Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera mania kepada semua sahabat-sahabat SMK dan sejana berada. Di Kuching untuk tempoh ni cuaca agak mendung dan 2-3 hari lepas hujan. So SMK tak boleh buat rakaman video di dalam ban sebab bising. Lepas tu kalau nak buat di luar agak basah lah. So SMK buat di indoor lah. Okay, sampai sesi kita kepada sesi tanya jawab untuk minggu ini. So SMK terus menjawab kepada soalan lah. Soalan pertama, bulu ayam apa nama ni? Okay, bulu ayam dipatuk oleh induk. So macam mana nak percepatkan pertumbuhan bulu tu lah. Okay, sebenarnya untuk kita buat hari ni dan esok tumbuh tu tak ada lah. Setahu SMK tak ada. So apa yang kita boleh buat dan kita usahakan adalah kita menggunakan campuran air baja haiwan dicampur dengan air dengan kepekatan yang melebihi, kita kata daripada biasalah, lebihkan sikit lah dalam 2-3 penutup tudung tu, baja haiwan, apa-apa sajalah yang kita kata EM tu kita pakai, campur dengan air dalam kepekatan yang agak tinggi sikit daripada biasa. Lepas tu kita campur air dan kita letak dalam botol spray dan kita spray di tempat yang kurang bulu tu lah, ataupun bulu yang tak ada tu lah. InsyaAllah dalam masa tempoh seminggu lebih, 2 minggu lebih tu dia akan nampak lah perubahan. Namun kena ingat lah, jika kulit tu tercedera ataupun luka, dia mungkin agak sukar untuk tumbuh sebab dia punya liang-liang roma tu mungkin tertutup oleh, kita kata, pertumbuhan kulit tu lah. Tu kena ambil kira jugalah. Tetapi kalau ayam tu tidak ada luka dan apa bagi kulitnya tu, insyaAllah boleh tumbuh, insyaAllah. Okay. Soalan yang kedua, alas untuk reban. Okay, rasanya soalan ni, kalau alas untuk reban ni biasanya orang yang main pertandingan ayam ni ataupun yang main game lah. Untuk alas reban, SMK lebih suka, daripada berdasarkan pengalaman SMK sendiri, kita menggunakan kapet yang nipis untuk diletak di dalam reban ataupun di dalam kotak game lah. Sebabnya adalah kerana untuk maintenance ataupun kita kata untuk kita membersihkannya agak mudah berbanding dengan kapet yang jenis tebal. Sebab bila kapet jenis tebal ni biasanya dianya akan menyerap lembapan yang lebih dan tersimpan di bawah, dan nanti dekat lantai di bawah daripada alas tu dia, kita kata, nanti kelembapan dan akan mudah kita kata menarik perhatian untuk serangga-serangga dan ulat-ulat, membuat kita kata sarang dan membina kehidupan lah di bawah kapet tu. Tu tidak berapa baik lah. So SMK sarankan kita gunakan kapet yang nipis, dan satu petak, kita kata petak reban tu kita standby 2 ataupun 3 lah, supaya bila kita tukar dan kita boleh basuh dengan berus sabut tu, kita jemur dan kita ada satu lagi. Berbanding dengan kalau yang jenis kapet yang tebal, kalau kita nak berus dan apa semua, dia makan masa dan kadang-kadang nak berus pun susah. So kapet nipis ni dia murah, lepas tu dia, kita kata, bukan setakat murah, dia maintenance, dia easy maintenance, dan kita kata nak jemur, nak kering pun cepat. So bagi SMK lebih praktikal lah. Kalau SMK sendiri, saya akan gunakan kapet nipis tu lah. Tu untuk kita kata alas reban lah. Okay, jawab pada soalan tu. Lepas tu soalan ketiga, air minum ayam serama. Okay, air minum ayam serama ni bagi SMK lah, boleh guna air apa je pun, air tapis boleh, air pipe boleh, tak ada masalah. Cuma bergantung kepada penggunaan air untuk ayam tu. Contohnya kalau kita kata untuk biasa kita bagi air saja, boleh je guna air pipe. Tetapi kalau nak lebih baik, kita perap air tu dulu 2 hari ke, kita buka air, letak dalam satu bekas. Lepas 2 hari baru kita guna air tu untuk letak dalam bekas minuman ayam. Itu pun baik juga, sebab kita cuba menghilangkan, kita kata, kandungan klorin tu lah, dia punya klorin dalam air tu lah. Ataupun kalau kita berniat nak letak kita kata vitamin ataupun ubat di dalam campuran air tu, seperti penggunaan ubat, kita kata vitamin ke, cecair vitamin dicampur dalam bekas air, ataupun kita kata letak baja haiwan di dalam bekas air, yang tu kita kena pastikan air tu tak boleh guna air pipe. Kita guna air tapis ke, kita guna air, kita kata RO water ke, mineral water ke, memang gitulah, supaya
air yang bila kita letak, contohlah kalau kita guna, kita kata baja haiwan, baja haiwan ni dia dalam air tu dia ada, kita kata EM yang hidup. So kalau kita letak dengan air yang ada klorin, matilah yang EM tu. So jadi bila kita bagi kepada ayam tak sakit, tapi masalahnya tak ada efek apa lah. So apa yang kita buat tu sia-sia. So benda-benda macam itu kita kena ingat lah. Sebab tu kalau kita tengok kawan kita pakai EM atau pakai vitamin, ayam dia segar baik. Ayam kita macam biasa je, monyok macam gitu je pun, atau balung biru je pun, padahal letak je cair vitamin dalam air kan. Fikir macam apa masalah ni. Sebab benda gitulah. Air tu pun kena lihat jugalah penggunaan air itu. Sebab dia tak akan berkesan kalau kita campur suplemen ke apa yang jenis cair dengan air yang air pipe direct. Itu pada pendapat SMK agak sukar lah. Sebab tu berdasarkan pengalaman tu kena guna air yang kita kata air tapis lah. Okay. So itu saja soalan, 3 soalan yang dikemukakan untuk sesi tanya jawab minggu ini. Hingga kita berjumpa lagi di sesi tanya jawab di minggu-minggu akan datang. Jika ada soalan, insyaAllah lah SMK akan jawab soalan berdasarkan pengalaman SMK sendiri, bukan berdasarkan kita kata yang hearsay ke apa ke tak. Cuma kita berdasarkan pengalaman kita sendirilah dengan apa yang sahabat-sahabat rapat SMK lalui. Tapi kebanyakan untuk sesi video YouTube SMK akan jawab pengalaman tu, jawab soalan tu berdasarkan pengalaman yang SMK lalui sendiri, insyaAllah. Okay, itu saja untuk minggu ini. Hingga kita berjumpa lagi di minggu akan datang. Okay, Assalamualaikum. Salam seramah mania daripada SMK di Kuching, Sarawak, Malaysia.